Kali ni anda akan jumpa satu lagi storytelling yang berbentuk bagaimana nak buat orang ternanti-nanti apa yang anda tulis. Dan dalam storytelling ni juga saya tunjukkan bagaimana storytelling yang saya buat ni pada 27 September tahun 2016 masih lagi validate untuk digunakan sampailah hari ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan. Jadi perkara pertama yang saya nak bagi tahu, anda tengok betul-betul ayat perenggan pertama saya tulis itu. Siap-siap saya tulis. Bismillah, tolonglah jangan guna ayat di bawah ini. Jadi bila saya sebut tolonglah jangan guna ayat di bawah ini, dia bermaksud satu ayat arahan yang mengetengahkan satu perkara. Bila dibaca tu dia rasa macam aku kenapa ni kena tolong dia pula. Macam tu. Satu ayat arahan yang jelas untuk nampakkan betapa pentingnya ayat di permulaan tu. Kemudiannya saya gunakan lagi apa kes yang saya nak bagi tahu ni? Apa sebenarnya saya nak bagi tahu? Bila saya minta tolong, apa sebenarnya saya nak bagi tahu? Saya terus bagi tahu dengan dia satu ayat penyata, pelanggan muak dengan 3 ayat ini bila ianya diletakkan dalam ayat iklan anda. Saya ada main dia, utama dia, saya nak bagi tahu apa target market dia, kenapa terjadinya perkara itu. Sebab apa? Saya nak bagi tahu dengan audiens saya, kalau anda nak berniaga, anda kena faham. Anda kena guna ayat-ayat ini untuk dapatkan attraction yang bagus. Tapi saya bagi tahu negatif tentang sesuatu ayat, tolong jangan gunakan. Maksudnya saya ada cara untuk counter berikan yang lebih baik lagi. Jadi kat situ pula saya ada letak emoticon tentang anak panah jari kat bawah tu. Kenapa saya letak macam tu? Supaya orang ada attraction dekat situ, nampak satu persatu, dia tengok susunan dia nampak cantik. Jadi bila dia tengok cantik, kemas, so dia pun rasa macam selesa nak baca. Dan saya bagikan bentuk point 1, 2 dan 3. Dalam storytelling ni ada bentuk point 1, 2, 3 supaya orang nampak benda yang saya terang ceritakan pada mereka ni adalah satu benda yang sangat-sangat penting mereka jangan buat. Daripada situ, saya senaraikan ayat-ayat 3 ayat tadi yang di atas. Sebab saya dah bagi tahu nak bagi 3 kan. Lepas tu saya bagi confirmation kat dia. Okey, 1 minit lagi saya dedahkan rahsia pelanggan mudah beli dengan anda. Dan dalam ayat ini, saya bagi tahu dengan dia, anda baca dalam masa 1 minit lagi ni, saya akan berikan anda jaminan bagaimana anda boleh dapat grab pelanggan-pelanggan. So, how to yang saya bagi ni, bagaimana cara untuk nak menangkap ni adalah salah satu ayat arahan yang mana saya buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk mereka terpaksa. Bila mereka baca tu terasa macam, seminit lagi dia akan bagi aku ni. Okey, dia kata okey. Bila dia nampak sini, dia ada satu ayat arahan membuatkan mereka supaya terus membaca lagi. Dan di sini kita tengok tuan-tuan boleh gunakan, nampak kat sini saya bagi tahu siap-siap, saya kata tuan-tuan, tuan-puan boleh gunakan atau tukarkan kepada bila saya bagi tahu macam ni, saya nampak apa? Kalau dia tak nak guna, dia ada cara dia. How to dia lebih bagus, saya bagi soalan, saya bagi jawapan dan saya bagi cara penggunaan dia. Jadi dalam storytelling yang saya bina, dia bermaksud dalam masa yang sama kita sedang belajar dan mengajar. Apa yang kita belajar dan mengajar pada mereka ni, mereka akan nampak impact dia rasa, guna ayat macam ni. So, apa jadi pada mereka? Mereka akan save status kita ini. Mereka akan susun cantik-cantik kita punya storytelling ni supaya apa? Mereka dapat guna akan datang. Daripada situlah awak tengok. Ada nombor 1, ada 2, nombor 3. Saya guna balik point untuk nak menampakkan storytelling saya ni mudah untuk dipakai dan mudah untuk diguna dan mereka boleh copy and paste. Sebab orang suka beri benda percuma, betul tidak? Dan daripada situ saya mulakan attraction saya kan. Nampak kat situ? Penulisan di atas adalah kaedah soft selling. Saya bagi tahu apa yang saya sedang gunakan, apa yang saya sedang beri tahu pada mereka. Dan yang paling penting, bila mereka rasa mereka menerima sesuatu yang lebih baik, saya cuba bagi tahu. Nampak tak? Dan saya tulis kat situ, sedih saya kalau tuan-puan tak membaca e-book storytelling saya dengan segera. Masa tu saya jual e-book saya lah. Tapi dekat sini, bila saya sebut ayat sedih saya kalau tuan-puan, saya sedang menjemput mereka membeli produk saya dalam keadaan apa? Dalam keadaan pujukan rayu yang sangat lembut. Nampak kat situ? Dan di sini, kalau anda tengok, semua ini kerana latihan dan cantikkan. Saya bagi tahu dalam penulisan yang saya buat ini, saya ada latihan dan bagaimana nak cantikkan. So, saya bagi tahu dengan pelanggan ataupun prospek saya bagi tahu kalau nak belajar buat ayat storytelling ni, you kena buat begini. Tapi dalam masa yang sama, saya tak push mereka untuk beli. Jadi, daripada sinilah datangnya apa dia? Saya bagi tahu bila mereka belajar macam ni, barulah mereka dapat impact. Jadi, anda tengok, ramai orang buat share, ramai orang komen dan ramai orang like kat situ. Jadi, apa yang anda boleh belajar kat sini? Sebenarnya anda belajar bagaimana nak buat storytelling yang menjurus ke arah bagaimana storytelling
storytelling itu menjurus ke arah soalan, jawapan, bagi free gift dan yang paling penting, ayat arahan yang saya gunakan ini sangat lembut dan mudah diterima. Jadi bagaimana nak melembutkan hati orang yang nak membeli dengan kita? Paling penting kita kena faham bagaimana nak gunakan ayat arahan, bagaimana nak gunakan poin-poin penting dekat dalam storytelling kita, bagaimana kita nak bagi free gift pada mereka, dan akhir sekali saya nak bagi tahu, ini adalah teknik yang saya panggil dia apa? Soft selling, yang sangat lembut dan dia sangat memudahkan anda untuk buat dia. Jadi anda boleh cuba-cuba untuk bantu macam mana diri anda dapat buat storytelling yang macam saya buat ini. InsyaAllah saya doakan anda dapat buat bersama. Jangan lupa sama-sama dengan saya selalu dalam sesi chat cooperating by Tuan Nizat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.